kita akan membincangkan mengenai kesalahan paling ketara dalam menyebut huruf hijaiyah. Siapa ada kitab ni, siapa ada tajwid musawwar ni, boleh saya rujuk ni, bawa lah kitab ni. Saya rujuk apa guna kitab ni, tajwid al-musawwar, Dr. Aiman Rushdi As-Suwaid, Bersuara 94. Baik. Kesalahan yang paling ketara bila kita menyebut huruf-huruf hijaiyah. InsyaAllah saya akan kongsikan satu persatu huruf-huruf mengikut makhraj, mengikut kepada makhraj. Maka kita ada 5 makhraj. Jadi setiap makhraj tu dia ada huruf-huruf dia. Jadi saya akan huraikan huruf-huruf mengikut makhraj. Baik. Cuma dalam kitab ni dia letakkan makhraj al-jawf, huruf-huruf makhraj al-jawf dahulu. Maka saya ceritakan berkenaan, saya huraikan berkenaan dengan huruf-huruf daripada al-jawf. Jadi al-jawf ni bahagian rongga mulut dan kerongkong. Rongga mulut kita dan kerongkong ni bahagian al-jawf, bahagian rongga. Dalam mulut sambung sampai ke kerongkong. Ini al-jawf. Maksudnya apa? Rongga mulut dan kerongkong. Daripada rongga mulut dan kerongkong ni keluar 3 huruf mad. 3 huruf mad. Huruf mad apa? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya, itu huruf mad. Alif mad, waw mad, ya mad. 3 huruf ni. Mad ni bacaan panjang. Kalau tanya mad ni apa? Bacaan panjang. Hurufnya ada berapa? Alif, waw, ya. Dia beza waw, bukan waw mad. Waw mad dia beza dengan waw yang berbaris. Ini waw mad, waw yang mati sebelum dia berbaris dhammah. Ya yang mati sebelum dia berbaris kasrah. Itu disebut waw mad dan ya mad. Baik. Kesalahan ketika menyebut huruf alif. Alif mad. Alif mad. Okey, dia ada kat sini ada 6 kesalahan. Disebutkan 6 kesalahan. Yang pertama, tidak membuka mulut dengan kadar yang sepatutnya ketika menyebut. Tak buka mulut seperti kadar yang sepatutnya untuk kita buka mulut. Dia bagi contoh. Yang pertama, dia tak buka mulut. Contoh pada perkataan Musa. Ini Musa. Kita Musa. Kalau dia tak buka Musa, dia tak buka dengan kadarnya. Musa. Kena buka Musa. Tengok dia marah, dia Musa. Itu kesalahan yang pertama. Jadi kena buka dengan kadar yang sepatutnya. Musa. Jangan lebih dulu Musa tadi ya. Dengan kadar yang sepatutnya. Musa. Okey. Kesalahan yang kedua, mencampur bunyinya dengan huruf ya. Ini bincang mengenai alif ni ya, alif ni yang boleh jadi salah. Yang kedua, mencampur bunyinya dengan bunyi huruf ya sehingga menjadi seumpama alif imalah. Ini orang Melayu dia tak buat lah. Biasanya budak-budak luar ada budak takfir, ada budak Turki, ada imalah dia tu kan. Betul dia pada ayat. Okey. Ma dia macam Maliki. Kenapa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua termasuk sekali ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia jadi terlalu condong sampai jadi gimana? Kita orang Melayu dia tak biasa dengan sebab kita tak ada perkataan imalah. Kita tak ada kan dalam ucapan kita ada tak baca sebutan imalah. Ini condong.
Wadduha wal-laili idza saja. Ada tak? Ada tak? Ada orang kita yang ada macam tu. Ha? Komel. Kelas ada kelas. Tapi jumpa orang kita kebanyakan kita tak ada kawan juga. Maaf dia ada iman. Jadi kadang-kadang tu lagi. Jadi maliki jadi maliki. Yang ketiga, mencampur bunyinya dengan bunyi huruf waw. Huruf alif mat tadi dia campur dengan bunyi huruf waw. Bagi contoh, khalidina. Khalidina. Ni dia kata kho, dia baca kho, jadi kho. Kata dia baca kho, tapi dia jadi kho, seolah-olah bunyi ku. Kat sini dia tak kata lah ku tu maksudnya waw lah, mencampur dengan bunyi huruf waw. Jadi khalid. Katanya khalid, kenapa? Dia terlalu menebalkan huruf isti'la ni. Dia jadi khalidi. Ada orang buat itu. Jadi hati-hati. Itu biasanya kesalahan dia. Contohnya faqala, dia baca faqala alaihim lalu. Sehingga alif mat tadi berubah menjadi ke arah huruf waw ataupun huruf ku. Itu salah. Ini berlaku pada huruf isti'la. Yang keempat, membacanya dengan tafkhim pada tempat yang sepatutnya dibaca tarqiq. Membaca dengan tebal pada tempat yang dibaca nipis, dia ditukar. Tempat yang tebal dia baca nipis. Tempat yang nipis dia dibaca tebal. Dia menebalkan pada tempat yang nipis. Seperti contoh, an-nahar dia baca an-nahar. تحتها الأنهار النار الباطل النار النهار. Sepatutnya dibaca an-nahar. Ra tu orang baca memang ra tebal, tapi ha tu ni nipis. Kerana dia nak tebalkan ra tu tadi, dia ditebal sekali dengan ha. Jadi an-nahar. Tak pasal. An-nahar dia baca an-nar walad itu walad dia tak ada apa, dia tak ada alif mat. Begini contoh an-nahar contoh. Boleh faham tak insyaAllah? Jadi sepatutnya dibaca dengan nipis. Al-batil dibaca al-batil. Dan al-ba itu nipis, tapi dia terikut kerana nak tebalkan po tu tadi jadi al-batil. Yang kelima, membacanya dengan nipis pada tempat yang sepatutnya dibaca tebal. Jadi dia baca dengan tebal pada tempat nipis. Yang kelima ni dia baca nipis pada tempat tebal. Contohnya khalidi juga. Khalidi empat contoh yang sama ataupun ghaibati. Jadi contoh ghaibati. Dia baca ghaibati. Kata dia baca khalidi, dia baca dengan tebal, tapi dia baca nipis. Dia baca khalidi. Ghaibati dia baca ghaibati. Yang ni apa? Dia menipiskan alif dia. Dan alif mat ni dia termasuk mengikut huruf.
huruf depan dia, kalau huruf dia di depan dia tebal, maka dia jadi tebal. Kalau huruf depan dia nipis, maka dia jadi nipis. Jadi dia kata, oh, dia belajar separuh ya, tak ada nak separuh lagi, cikgu tu meninggal. Jadi cikgu tak ada nak mengajar tebal tadi. Dia kata, oh, alif mat semua nipis. Bila dia baca semua nipis, dia jalan. Jadi rahibatin. Ada pun wahibatin. Boleh jadi. Jadi baca rahibatin. Salah. Tempat ni sepatutnya dia baca tebal, dia baca nipis. Yang atas ni dibaca, tempat ni dibaca nipis, dia baca tebal. Patut an-nahar, dia baca an-nahar. An-nar. Ustaz, perlu ke Ustaz kita belajar semua ni faedah? Dia tak perlu pula. Biar saja lah. Semua ni kalau betul kita baca dengan turunnya pahala yang sempurna. Okey, ini semua kekurangan kecil dalam huruf khafi. Kekurangan kecil lah. Kekurangan besar ni dia sekiranya dia merubah terus makhraj. Ini kekurangan kesalahan kecil. Itu masuk dalam kesalahan sebenarnya, tapi kesalahan kecil. Kalau kita sempurnakan, bukan saja dapat pahala penuh. Kan orang kita solat berjemaah di masjid dapat pahala 25 darjah dah kan. Tapi solat kita tu dinilai jadi dapat 25 ke apa kan dia per 10, per 9, per 8. Mana sama orang yang datang solat jemaah dengan pakaian yang sempurna, ikut sunnah, dengan wudunya, datang sebelum azannya, datang dengan zikir, dengan adabnya, dengan orang yang datang masbuknya sama. Tak boleh sama. Jadi macam tu orang yang baca Quran. Orang baca Quran dengan baik, sempurna bacaan dia sama dengan orang yang baca Quran yang sekadar orang Hindu kata pas-pasan saja. Apa bagi ini saja, bagi lepas saja. Sama tak sama pahala dia. Lagi baik bacaan kita, lagi baik pahala dan lagi dekat hubungan kita dengan Al-Quran. Boleh faham insya-Allah. Jadi walaupun ni nampak macam kecil saja, nampak macam apa. Jadi boleh baca sudah Ustaz. Terpulang pada semestinya. Siapa nak ambil yang apa kelebihan yang lebih, bukan dia insya-Allah. Siapa sekadar kadarnya macam sekarang kita mengaji dunia kita sungguh-sungguh. Agama ni sekadar jadilah kelas malam cukup lah. Kan kelas seminggu 2 kali jadilah. Oh kerja pernah hari ini nafkah untuk keluarga. Dulu Nabi didik sahabat, amal kita sungguh-sungguh, tapi jangan lupa kerja. Kerja jangan lupa. Kita terbalik. Kerja kita sungguh-sungguh, tapi sembahyang jangan lupa. Mak dia besar ke anak dia, nak ngaji sungguh-sungguh tau, jangan lupa sembahyang. Sembahyang jangan lupa. Betul tak tu? Betul tu. Tapi kalau didikkan sahabat, Nabi didik sahabat, nak sembahyang sungguh-sungguh, ngaji jangan lupa. Jangan lupa dia tu. Kan? Solat sungguh-sungguh, jaga perintah Allah sungguh-sungguh, tapi kerja jangan lupa. Macam tu. Boleh faham tak keadaan dia? Macam tu lah. Jadi biasalah kita berada di zaman yang akhir zaman yang apa Nabi cerita dalam kita baca 40 hadis peristiwa akhir zaman kan. Dan kitab tu kita baca hampir semua hadis sudah berlaku dah dalam sekarang. Tentang apa? Kurang gemarnya manusia kepada agama. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua insya-Allah. Amin. Baik, itu yang kelima. Kesalahan dia menipiskan pada tempat yang tebal. Ghaibatin dibaca ghaibatin. Salah. Yang keenam, mencampur bunyinya dengan bunyi dengung. Mencampur bunyi alif tu tadi dengan bunyi dengung.
Ini berlaku pada huruf-huruf mim dan nun. Contoh dia Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dia baca Ar-Rahman, Rahman, Rahman, Rahman. Dia baca naik ke hidung. Ini banyak sikit, ini perlu dilatih. An-Nas, 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 Nas. Ini dulu latihan untuk hidung. Jadi dia mencampurkan bunyi dengan bunyi hidung. Seperti contoh ayat apa tadi? Ar-Rahman. An-Nas. Ini. Rahman, Rahman dengan Rahman. Bisa melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Kalau dia boleh lakukan pada huruf selain mim dan nun, itu lagi terpuas. Maliki boleh apa balik apa huruf lain itu apa An-Nahar, An-Nahar kan alif dia An-Nahar, An-Nahar itu lagi terpuas. Kalau selain pada mim dan nun pun dia boleh baca ke hidung lagi. Ini huruf walaupun dia terkait dengan mim dan nun, tapi alif mad ni perlu dilatih, jangan dibaca ke hidung. Mim dan nun kan huruf hidung, kan? Mim dan nun kan huruf hidung. Tapi bila sebab dia ada alif mad tu tadi, alif tu tadi naik ke hidung. Alif mad tu kena pada makhraj dia. Bagi apa? Rom. Boleh, insyaAllah. Boleh faham tak? Jadi ini